Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Al-Faiz Jemurin membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Pertamanya, kami kru Buletin UKAS ingin mengimbas kembali mengenai seramai 100 asnaf daripada Senarai Tabung Baitul Mal Sarawak TBS menerima sumbangan daripada Ragat Foundation di Kuching pada 10 April 2022. Sumbangan berjumlah lebih RM50,000 itu telah ditaja MyCar dan Megah Herba Sdn Berhad untuk disalurkan kepada semua asnaf terpilih. Imbasan seterusnya mengenai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg hadir menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan kotak sumbangsih raya bagi tahun 2022 di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada 8 April 2022. Penyerahan sumbangan tersebut dilakukan kepada 10 agensi pasukan keselamatan dan penguatkuasaan seperti Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Jabatan Penjara Malaysia JPM, Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Dalam perkembangan lain, kelonggaran yang telah diberikan kerajaan bukan tiket untuk rakyat bertindak bebas dan mengabaikan prosedur operasi standard SOP. Sehubungan itu, Premier Sarawak mengingatkan rakyat agar terus mengutamakan kesihatan dan mematuhi SOP sedia ada kerana wabak COVID-19 masih berada dalam kalangan masyarakat atau tempat tertentu. Imbasan berikutnya mengenai Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas telah mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Kastam, Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan ICUQS Terbedu Serian pada 6 April 2022. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata semenjak sempadan darat Malaysia dibuka pada 1 April lalu, seramai 463 individu masuk ke Sarawak melalui sempadan darat, manakala 1,074 lagi direkodkan keluar ke Kalimantan, Indonesia. Sementara itu, imbasan berikut pula mengenai penduduk di setiap rumah panjang diminta untuk mempertimbangkan penggunaan kaedah berpandukan dokumentasi tanah NCR modul DBNA untuk proses pengukuran tanah hak adat NCR Bumiputra. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata melalui pemerhatian kaedah yang diguna pakai Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA itu telah membawa kejayaan dalam proses pengukuran tanah bagi masyarakat Bidayuh. Imbasan ini pula mengenai Kerajaan Sarawak yang telah meluluskan peruntukan sebanyak RM39 juta untuk membina missing link di Jalan Ulu Pakuk dan Pakan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata perkara ini telah dipersetujui Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Katanya ketika merasmikan mesyuarat Perwakilan Parti Persaka Bumiputra Bersatu PBB Cawangan Pakan pada 9 April 2022, terdapat missing link sepanjang 6 km di antara jalan dari Ulu Pakuk ke arah Pakan dan dari Pakan menghala ke Ulu Pakuk yang sedang dibina. Imbasan kami diteruskan lagi dengan Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak STIDC meneroka usaha dengan Tiling Timber Private Limited Australia dan Woodsfield dalam menghasilkan produk kayu kejuruteraan untuk pasaran ekspor yang boleh digunakan untuk membina komponen dan struktur. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, ini bagi membolehkan STIDC melabur dalam teknologi otomasi untuk meningkatkan produktiviti dan menghasilkan produk standard yang diterima di peringkat global. Sementara itu, imbasan ini pula mengenai Kota Samarahan yang berpotensi menjadi sebuah metropolis kesihatan terpenting di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuihan berkata, bahagian tersebut merupakan lokasi strategik yang mempunyai pelbagai jenis kemudahan berlainan yang bukan sahaja mampu menaikkan taraf perkhidmatan penjagaan kesihatan, malahan juga memperkasakan taraf kehidupan penduduk di sekitarnya. Seterusnya mengenai Kerajaan Sarawak menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bersetuju menambah kekerapan penerbangan masuk ke negeri ini daripada 576 penerbangan kepada 615 penerbangan seminggu bermula 6 April lepas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kekerapan penerbangan mingguan itu termasuk penerbangan dari negara Brunei Darussalam dan Singapura. Imbasan selanjutnya, Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Sarawak mahu para penternak khinzir memperketatkan biosecurity ladang masing-masing untuk mengelak jangkitan penyakit demam babi Afrika ASF
Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Uto memberitahu pihaknya sentiasa proaktif dalam kerja pengawasan bagi memantau penyakit ASF dan membantu penternak yang terjejas. Imbaasan kami diteruskan lagi dengan Kerajaan Sarawak komited menangani isu kewarganegaraan dengan mewujudkan dokumen khas sementara untuk individu yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dokumen khas tersebut dibuat khusus untuk membantu golongan kanak-kanak yang berdepan dengan masalah kewarganegaraan dan ia akan dikeluarkan Pejabat Premier Sarawak dalam tempoh terdekat. Berikut pula Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF kembali dianjurkan tahun ini secara hybrid bermula dari 17 hingga 19 Jun depan. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, edisi kali ini sangat istimewa sebagai meraihkan ulang tahun ke-25 penganjuran RWMF sejak ia mula diperkenalkan pada tahun 1998. Sementara itu, satu lagi sejarah baru bakal dilakar anak Sarawak apabila anak Jati Bintulu, Inspektor Kanang Usin bakal menjadi rakyat negeri ini yang pertama menawan Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Bagi menyemarakkan misi dan impian Kanang, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Abang Openg telah menyumbangkan dana kepadanya sebagai wakil Sarawak dalam pasukan eksplorasi Keluarga Malaysia Everest 2022. Imbasan berikutnya mengenai penduduk Serian kini boleh mendapatkan perkhidmatan daripada pelbagai agensi kerajaan melalui saluran perkhidmatan Pusat Servis Sarawak Serian yang telah dirasmikan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Samion pada 8 April 2022. Menurut Datuk Amar Jaul, pusat servis tersebut menyediakan perkhidmatan berkonsepkan One Government at Your Service dengan perkhidmatan melalui kaunter, kios, portal termasuk aplikasi mudah alih. Imbasan selanjutnya mengenai Kompleks Imigresen Kastam dan Kuarantin CIQS Biawak Lundu dan Pos Lintas Batas Negara PLBN Aruk Kalimantan Indonesia akan dibuka pada 14 April ini. Demikian jelas Timbalan Promosi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Datuk Ik Pahon Joik pada 8 April 2022. Sebelum itu, beliau yang juga Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak telah mempengerusikan mesyuarat sempena lawatan kerja ke CIQS Biawak di Pejabat Daerah Lundu. Sekian sampai di sini imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Saya Al-Faris Jemurin, teruskan kesetiaan bersama kami.